اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman, wajib percaya kita. Percaya terjemahan daripada iman. Iman dengan makna at-tasdiqul qalbi, membenar hati, percaya hati. Dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah, yakni daripada qada, kehendak, ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, dan qadar, yakni perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan qudrah. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu iman dan ta'ah. Beriman seseorang qada dan qadar Allah, melakukan ketaatan oleh seseorang qada dan qadar Allah. Dan untung jahat, perkara jahat yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu untung jahat kufur dan maksiat. Seseorang kufur dengan Allah, qada dan qadar. Seseorang melakukan kemaksiatan, berjudi, minum arak, berzina, membunuh, merampok, mencuri, riya, ujub, takabur, hasad, kesemuanya adalah qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun iman yang ke-6. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada diri kita sendiri. Bicara panjang dah terdahulu pada berkaitan dengan qada Allah, perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Sekalian yang berlaku, baik ataupun jahat, kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita nak membicarakan secara khusus perkara jahat, qada dan qadar, jadi seeloknya kita sebut sebelum tu sekalian perkara, termasuk perkara jahat, qada dan qadar Allah. Walaupun kita nak khusus kepada perkara jahat, kita nak khusus pada perkara jahat, qada dan qadar, tapi seeloknya kita sebut terlebih dahulunya sekalian perkara, termasuk perkara jahat pun datang daripada qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun iman yang ke-6. Berpegang perkara jahat, kufur dan maksiat bukan datang dari qada dan qadar Allah. Itu akidah Mu'tazilah, akidah yang sesat, yang terpesong dengan akidah yang jelas dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa sekalian perkara
termasuk perkara jahat adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekarang ni kena beringat moleklah dalam bab rukun iman yang keenam ni. Mereka yang menafikan perkara jahat qada Allah Subhanahu wa taala agak meluas di kalangan orang yang menyampaikan ilmu agama. Ada yang menyebut perkara jahat qada Allah, alhamdulillah, tapi dia lari ke lain. Perkara jahat qada Allah, kehendak, ketentuan Allah, tapi bukan Allah netak, bukan Allah mutuh, Allah Ta'ala tahu. Dia kita tahu lalu dah. Pada ni permulaannya perkara jahat memanglah qada Allah. Apa qada? Kehendak Allah, ketentuan Allah, tapi Allah tak netak, Allah tak mutuh, yang mana kita tak boleh nak pilih perkara lain, yang mana kita tak boleh nak tinggal perkara jahat tu, yang kita boleh nak perkara baik dah. Allah tak netak, Allah tak mutuh, Allah Ta'ala tahu. Jadi bicara bab iradah, kehendak, ketentuan, mati molek iradah tu. Kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan, samalah makna dia. Jadi Allah tak netak, Allah Ta'ala tahu je. Itulah Mu'tazilah. Mu'tazilah senang, terang-terang. Tidak ada kehendak Allah, tidak ada ketentuan Allah pada perkara jahat. Allah hanya tahu. Tu je lah. Ni tak ni. Hak ni hak mengapa ni? Mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi pura-pura panggil nyamuk. Ahli sunnah jamaah lah. Kita dengar mula-mula perkara jahat qada Allah juga, kehendak Allah, Allah menentukan pada azal. Comel situ. Tapi bukan Allah netak, Allah mutuh, Allah Ta'ala tahu. Tadi bicara bab kehendak tu iradah, tahu tu ilmu. Ada ni. Jadi kehendak ketentuan, tapi bukan Allah netak. Yang mana kita bukan tak boleh pilih hak perkara yang lain, kita boleh pilih. Boleh pilih tu pada zahir je. Sebab gerak diam kita tu sendiri pada melakukan kebaikan dan kejahatan, ianya perbuatan Allah, qadar, yang kita akan bicara nanti. Gerak diam kita melakukan kebaikan, melakukan kejahatan adalah perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana Allah kehendak, Allah tentukan pada azalnya. Kalau Allah perbuat bukan perkara yang dikehendaki oleh Allah, lupa lala Allah Ta'alanya, mustahil sama sekali. Sekarang ni pada gerak diam kita melakukan sekian perkara, termasuk melakukan perkara, itu perbuatan Allah. Itu perbuatan Allah. Zahir sahaja perbuatan kita. Allah perbuat sebagaimana yang Allah kehendak, Allah tentukan, Allah tetapkan, Allah putuskan pada azan. Ini kena cermat lah, kena cermat. Macam saya sebut berulang kali lah, yang menyampaikan pegangan terpesong ni bukan biasa-biasa orang, bukan sebarang-sebarang orang. Terkadang orang yang international, ni tahap international, yang makna kalau program boleh penuhkan satu stadium. Ini yang menyampaikan seumpama ni international, bukan sebarang-sebarang. Terkadang disebut kehendak qada tu, ketentuan, tapi Allah tak netak, Allah tak mutuh. Kita bebas memilih nak baik ke nak buat jahat. Dan apa makna kehendak, ketentuan, iradah? Apa makna? Tahu tu ilmu. Ada ni. Menafikan tahu Allah itu kafir ijma' ulama. Menafikan tahu Allah pun tak tahu seseorang akan memilih dan melakukan perkara jahat. Allah Ta'ala tahu apabila sampai masa seseorang memilih dan melakukan, itu kafir ijma' ulama.
Menafikan tahu kapit ijma' ulama. Sekarang kita bicara bab qada iradah. Mu'tazilah menafikan qada iradah pada perkara jahat, tapi Allah Ta'ala tahu. Hak golongan ni dia betul perkara jahat Allah qadakan, Allah kehendak pada azal, Allah menentukan pada azal, tapi Allah tak netak, Allah tak mutuk, Allah Ta'ala tahu. Ada ni kata nyamuk ni mula-mula bunyi tu ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah senang, perkara jahat tak ada qada iradah, tak ada kehendak Allah, tak ada ketentuan Allah pada perkara jahat. Allah hanya tahu saja. Tu Mu'tazilah terang-terang. Hak ni tak ni. Perkara jahat qada Allah, rukun main kenang kan. Apa makna qada Allah? Kehendak ketentuan Allah. Tapi bukan Allah netak, Allah mutu. Kalau Allah netak dah sesiapa yang beriman, Allah netak dah sesiapa yang kafir, apa pula lagi Allah utuskan rasul? Allah netak dah, Allah mutu dah. Allah tak netak, Allah tak mutu, Allah Ta'ala tahu je. Sebab tu Allah utuskan rasul. Allah Ta'ala tak netak, tak mutu yang mana yang beriman. Allah tak netak, tak mutu hak mana yang kufur. Hanya Allah Ta'ala tahu siapakah yang akan menjadi sahabat Nabi SAW. Allah Ta'ala tahu siapakah yang akan menjadi musuh Nabi SAW. Tapi Allah tak netak, Allah tak mutu. Sebab tu Allah utuskan rasul. Ni memang ni hak jelas-jelas akidah terpesong. Terpesong sangat-sangat. Tapi terkadang rakaman terpesong seumpama ni diperdengarkan kepada orang yang agama juga, di mana salahnya dia tak tahu di mana salah. Gitu sekarang ni. Ini bicara orang berceramah belaka ni. Bicara ceramah agama belaka ni. Mana terang-terang terpesong diperdengar kepada orang yang ceramah agama juga. Hak rendah sikit atau tinggi. Di mana salahnya? Dia tak tahu di mana salah. Allah tak netak, Allah tak mutu. Lepas tu Allah utuhkan rasul. Kalau Allah netak, Allah mutu dah, apa perlu Allah utuhkan rasul? Ni. Itu kata kita sekarang cermat molek. Mu'tazilah dahulu memang tolak qada Allah pada perkara jahat. Tak ada iradah di situ. Allah hanya mengetahui. Sekarang ni dia lagi bahaya. Itu senang. Dia tolak qada mana rukun iman yang keenamnya. Ni bahaya ni. Perkara jahat Allah mengqadakan. Betul rukun iman yang keenam. Allah kehendak, Allah menentu. Tapi bukan Allah netak, Allah mutu, Allah Ta'ala tahu je. Siap. Yang peliknya orang yang terpesong seumpama ni belajar kaedah sifat 20 juga. Belajar kaedah sifat 20 juga. Yang saya biasa sebut sebelum ni, nak memahami betul-betul rukun iman yang keenam, kaedah sifat 20. Orang yang mempermain-main, memperolok-olokkan kaedah sifat 20, hak saya jumpa dah, dihura je bab qada dan qadar, memang terpesong. Jadi nak betul-betul memahami qada dan qadar, kaedah sifat 20. Tapi malangnya seperti belajar kaedah sifat 20 juga. Memang belajar sifat 20, tapi tak tahulah macam mana. Yang mana kalau kita belajar kaedah sifat 20, qada ni kita bicara di iradah, ta'alluq, tamjizi, qadim bagi iradah. Di iradah tu mati. Segala-gala perkara baik dan jahat datang daripada iradah Allah Subhanahu wa taala. Kemas itu barulah Allah kehendak sebagaimana ilmu Allah. Barulah pindah kepada sifat yang ke-9, sifat ilmu. Jadi makna bicara bab qada, bicara bab baik jahat di iradah. Kehendak, ketentuan mana apa? Ketetapan, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak boleh pilih orang lain. Tak ada pun pilih kitanya. Sampai masa berlaku perkara baik dan jahat, Allah yang buat. Kita tak boleh pilih orang lain. Masalah sekarang ni pilihan kita pun tak ada. Hakikinya lah, pilihan kita pun tak ada.
terdetik di hati tu pun qada dan qadar. Bukan kata dah kita tak boleh memilih. Bukan masalah kita boleh tak boleh memilih. Hakikinya kita tidak ada pilihan pun. Ikhtiar hakiki adalah milik Allah. Ada ni. Pilihan hakiki milik Allah. Ni lah. Ni, qada ni pilihan Allah. Ini panggil ikhtiar. Qada Allah. Mana apa tu? Pilihan Allah. Kehendak Allah. Ketentuan Allah. Dan kita, ada mana lagi kita? Kalau Allah Ta'ala belaka. Kehendak Allah, suku. Kehendak kita, suku. Jadi bukan sekalian lah kehendak Allah. Kehendak Allah bahagian Allah. Kehendak kita bahagian kita. Kena asingkan lah. Tak. Sekalian qada Allah. Sekalian ke sebahagian ni? Sekalian. Jadi ada kehendak kita? Tak ada lah. Jadi kalau makna tertanya-tanya lagi dah kehendak kita macam mana, masih lagi kena duduk molek lah tu. Apabila sekalian qada dan qadar, apa lagi kita? Dah kita macam mana? Apa lagi kita? Dah sekalian qada qadar, hak Tuhan belaka, apa lagi kitanya? Melainkan sebahagian qada dan qadar, sebahagian kecil Allah Ta'ala serah bulat-bulat kepada kita yang memilih dan melakukan. Mana sebahagian besar qada dan qadar itu ke rukun mekanan. Sebahagian besar ke sekalian? Sekalian tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Sekalian. Lepas tu apa nak tanya bahagian kita? Hakiki tak ada lah. Lepas tu sekarang ni yang kita memilih, itulah qada dan qadar. Jadi pada zahirnya kita yang memilih. Pada zahirnya kita bebas memilih. Pada zahirnya kita yang buat. Pada zahirnya kita bebas buat apa-apa pun. Tapi yang berlaku itulah qada dan qadar Allah. Majbur, mukhtaran zahira, majburan batina. Secara zahirnya memang macam sekarang lah, kita bebas memilih. Hakikinya itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita majbur, dipaksa, diikat dengan qada dan qadar. Bahkan kita tidak ada sebarang peranan walaupun sebesar zarah. Semuanya qada dan qadar. Cuma pada zahir sahaja kita ada pilihan dan perbuatan. Bahkan kita wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakiki sebenar-benarnya pilihan dan perbuatan kita ni qada dan qadar. Jadi kalau masih lagi timbul di kepala kita, nak cerita hakiki ni, hak zahir memanglah pilihan kita, sebut sama dah. Hak zahir pilihan dan perbuatan kita. Diingatan hati kita pun pilihan dan perbuatan kita. Kita bicara ni pegangan. Ingatan hati kita belaka lah. Kita belaka di ingatan hati. Di cakapan mulut pun kita belaka. Tak ada salah apa pun waktu. Ada ni. Zahir kita yang memilih dan melakukan. Ingatan di hati kita yang memilih, kita yang melakukan. Kita bercakap, kita yang memilih, kita yang melakukan. Tak ada salah tu. Tapi di pegangan kita tetap dah sekalian qada dan qadar. Jadi bila sekalian qada dan qadar di pegangan, tak ada dah lainnya. Tak, kita tak ada lah. Mana kalau lah di kepala otak kita masih lagi tertanya-tanya berkaitan dengan pilihan dan perbuatan kita tu, maknanya tak lulu lagi lah. Tak faham lagi. Sekalian qada dan qadar. Lepas tu kita, apa kita? Kita Tuhan ke? Ada. Apa kita ni? Tak ada lah. Dan selama ni, itulah qada dan qadar. Macam mana kita? Perkara simple saja. Tetapi hak sejumpa-jumpa sebelum ni, terkadang ada orang yang makan tahun. Baru lepas takut sikit saja. Makan tahun. Habis satu kitab. Ni kita baca Datus Sibian, tauhid dia sikit je. Saya baca Faridatul Faraid. Khatam dia ngaji Faridatul Faraid.
Bicara bab qada dan qadar ni ratusan kali, ribu pun tak tahu. Habis kitab Faridatul Faraid. Ambil kitab Al-Misbahul Munir. Bertahun. Dia bukan hanya dengar hok kuliah maghrib, Faridah dengan Al-Misbahul Munir. Dia dengar juga hok Majid Putih, hok malam Khamis tu. Saya ulang bab qada dan qadar setahun lebih. Bosan dia orang, marah dia orang tu. Orang marah dia kata. Jadi seolah-olah nak memaksa akal orang. Kalau akal tak boleh terima, sudahlah. Akal dia lah tak boleh terima. Kita ni tak pakai akal kata. Faham pegang je. Memang akal tak boleh terima. Dia marah. Jadi seolah-olah nak memaksa akal. Akal orang tak boleh nak terima, biar ke dia lah. Bukan akal orang, akal dia sebenarnya. Jadi orang ni maghrib diikuti, radio Terengganu FM, hak Majid Abidin, hak semalam malam kami, malam dia ikuti. Beberapa tahun barulah dia kata, lepas dia ulang-ulang dengar ada radio tu. Ada radio pada radio selebih banyak ulang lagi daripada hak kuliah maghrib. Barulah dia faham, dia kata Allah mudahnya, dia kata habis cerita sekalian. Lah, berapa ribu kali sebut sekalian. Hadis mari tu dah kata kalau kita sekalian hak Tuhan. Dah kita apa lagi? Maknanya gak kena ambil benda kekok kepala. Ketuk dah sekalian. Mana akal tak boleh terima. Kemudian hati tak boleh terima. Sebab balik dalam keadaan sezulmah-zulmah, sekelam-kelam dengan akidah yang sesat. Semaya puasa tak pernah tinggal, tapi akidah sesat. Ini kelam ni kok jadi payung. Padahal cukup mudah. Dia begini, apabila orang ni faham apa perkara yang payah sekalipun akan dianggap mudah. Ada ni, perkara yang payah macam mana pun bila faham akan dikatakan mudah. Mudah dah faham. Belajar ilmu dunia kok payah. Orang lain semuanya tak lulu. Tapi bagi orang lulu tu mudah dia kata. Tapi dia mengakui, nak capai ilmu ni kena sungguh. Lepas faham tu mudahlah, tapi nak sampai tahap tu, payah. Ni. Mana bagi dia bila dia lepas, dia boleh faham, mudah bagi dia. Orang ramai hak tak lulus tu memanglah tak sanggup dah, tak nak pergi dah. Tapi orang hak faham, hak dia kata mudah ni, dia tetap mengakui bahawa nak sampai tahap dia ni memang payah perkara ni. Hak ni dah. Bila dia faham, sebenarnya sangat-sangat mudah. Dah, sekalian qada dan qadar. Tidak ada pembahagian dah. Apa payah? Hakikatnya dia kata sebenar-benar bukan payah nak terima. Ini hak pengakuan orang hak makan tahun habis kitab. Kenapa dia tak lari daripada majlis ilmu? Ni kata dia lah. Dia kata ustaz ugut berat sangat, dia kata. Ugut apa pula? Amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Neraka Allah akan datang. Dia tu ugut. Pada ugut ni mana dah pegangan salah. Semayang tak terima, puasa tak terima, hati kita tak lari. Lelah dia kata semayang tak terima ni, puasa tak terima ni, lelah dia kata. Kerana tu tak lari. Kalau dok kerana tu dia kata dok ngaji dah, dia pening. Kalau mikir dia tak boleh nak tidur, dia pening. Dah ni. Tapi oleh kerana amal ibadah tidak akan diterima Allah, dia macam ugutan, ugut dia tu tak lari. Tapi dia ngakulah bahawa sebenarnya bukan payah nak terima. Satu lagi pula dia kata tak ada sokongan, dia kata. Apa makna tak ada sokongan? Mana kalau adalah sokongan, dia kata ada orang ngajar perkara yang sama, mudah sikit, dia kata. Tapi tak ada, dia kata. Itu dia payah. Dia payah dah nak terima. Lepas tu tak ada sokongan, dia kata. Dia pergi kuliah lain. Dahlah kuliah lain tu tak ada ngaji tauhid.
Kalau bicara tauhid pun dia kata sepetas lalu je. Sepetas lalu je, saya mendatar saja. Pandai saya mendatar je. Jadi tak ada sokongan. Kalau masing-masing tekan yang sama, dia kata, taklah berat sangat dia makan tahun. Habis satu kitab, masuk kitab yang kedua dah. Saya pernah terbaca dalam komik FB. Saya pernah terbaca. Dia kata dia mengaji, dia belajar, dia kata puluh-puluh tahun, dia kata ning barulah ustaz yang kedua, dia kata tekan bab qada dan qadar termasuk perkara jahat. Dia tu ustaz yang kedua. Yang pertama tak mana tak tahulah. Puluh-puluh tahun dia dengar. Tu bagi dia. Tu bagi dia. Jadi dia cerita pengalaman dia tu payah-payah, selaginya tidak ada sokongan. Pernah saya tekan. Dia kata orang ni, pokok puang, dia panggil lah ustaz yang lain. Dia panggil ustaz yang lain. Panggil ustaz tu hurah. Mudah je dia kata. Gitu. Mudah dah lah. Apa? Mudah dihurau sama. Tapi kenapa dia kata mudah? Sebab dia tak boleh lari dah. Ustaz tu kata, ustaz orang hurauan tu, segi hurau sekali je, dia terima lalu dah, kata dia. Kata dia mau hurau, barakah tinggi ilmu gitu, hurau ni barang-barang je. Sebenarnya kerana dia panggil ustaz yang kedua tu hurau benda yang sama. Kalau disanggah jawab saya, memang patut pun. Hak Tuhan belaka tak pernah sabar langsung. Ni baru ya, hak Tuhan separuh, hak kita separuh. Jahat bukan hak Tuhan, mana mungkin hak Tuhan. Mati lah kita. Mati lah. Sebab apa? Sebab lama dah ulang-ulang, dia tak boleh terima. Boleh tak boleh terima, tapi nak lari tak boleh. Macam tadi lah, pegangan salah, jadi debu yang bertaburan. Dia panggil ustaz lain tu hurah, benda yang sama je. Jadi serendah. Lepas tu kata tadi tu tak ada sokongan, dia kata. Sebab tu dia jadi mana 2-3 tahun tu dia jadi macam terlekat. Kalau ada je orang seorang dua orang lagi, dia kata senang saya terima. Tak ada sokongan, dia kata macam ni. Dia cari ustaz lain tu hurah benda yang sama. Mudah je lah. Apa mudahnya? Sekalian hak Tuhan. Dah benda lagi kita kata selama ni. Sekalian hak Tuhan. Mudah. Memang mudah. Ada ni. Jadi boleh ke ustaz yang kedua pula, boleh ke dia lah pulaknya. Kita duduk ulang ni, boleh ke waktu akhir. Macam ginilah, macam contoh lah. Berobat kata riti dah. Mana penyakit dia alhamdulillah bertambah ringan, tapi tak sembuh. Dah dia tak tunggu setepak. Pergi tempat lain pula. Penyakit dia bertambah sembuh. Last kali sembuhlah. Doktor tu, padahal doktor lain tu macam mana? Dak sembuh-sembuh, dah penyakit kamu berat. Padahal ni. Jadi hilang dah. Doktor yang pertama, doktor yang kedua, doktor yang tiga hilang. Walau doktor pertama, kedua, tiga tu jadi kurang. Tapi ada lagi sikit. Ditunggu doktor yang sama pun insya-Allah hilang dah juga. Lambat dia pun cari doktor yang terakhir. Tinggal sikit tu. Doktor yang terakhir tu pun alhamdulillah jadi sembuh. Mana timur nama? Doktor terakhir tu lah. Rata reti dah kita berobatnya dengan doktor ni juga. Boleh ke nama seorang tu je. Kata dia sebaiklah. Dipanggil ustaz hak pondok juga, huraian yang sama. Mudah, memang mudah saja. Sekalian qada dan qadar. Kita memilih, kita melakukan bebas pada zahir, itulah qada dan qadar. Hakiki sebenar-benarnya kita tidak ada apa peranan pun. Sebab terdetik di hati pun hak Tuhan. Berkelip mata pun hak Tuhan. Bergerak nadi pun hak Tuhan. Tu perici tu pada cukup dah dengan sekalian terdetik di hati. Dah tanyalah sekalian hak Tuhan. Kelip mata tak usah tanyalah sekalian hak Tuhan. Gerak nadi tak payah tanyalah. Tapi dah kitab dicerita pula terdetik di hati.
qada dan qadar. Berkelip mata, qada dan qadar. Bergerak nadi, qada dan qadar. Perici lagi. Cukup dah dengan sekalian. Tak jadi sekalian. Ini saya biasa duduk cerita ni. Orang berkenaan, orang cerdik pandai lah. Ustaz dah sebut sekalian tu. Tak ada isu Ustaz. Saya pun faham. Saya pun pegang. Sekalian qada dan qadar. Alhamdulillah lah. Tapi takkan hak jahat qada dan qadar juga disoal balik. Jadi kita pun dengar pening lah. Tadi dia kata sekalian qada dan qadar, tak ada isu. Padahal tak ada isu. Saya pun faham, saya pun pegang sekalian. Tapi takkan hak jahat pun qada dan qadar. Tadi kamu kata sekalian. Pada ni. Sekalian qada dan qadar. Takkan pilihan kita pun qada dan qadar. Takkan usaha kita pun qada dan qadar. Dah sekalian kan? Ke macam mana? Sekalian ke tak jadi sekalian? Segala-gala ke semua ke apa lagi? Betul kata kena ambil faham molek. Salah sini tak ada apa. Balik awal. Tak rukun iman yang keenam. Sekalian qada dan qadar. Kita ni nak masuk hak qadar dah, kita ni hak qada selesai dah. Hak qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tekan minggu lepasnya hak wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Kita bicara qadar adalah bicara qudrah. Qada kita bicara iradah. Qadar kita bicara qudrah. Tapi kaedah sifat 20 sebelum masuk kepada qudrah, wahdaniyah tu sifat yang keenam. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Hak sekarang lah hak pembicaraan qudrah di kuliah pagi esok subuh di Masjid Nibung, kitab Bidayatul Hidayah, kitab tauhid. Hak tu bicara qudrah. Itu bicara qudrah. Hak wahdaniyahnya, wahdaniyah pada perbuatan, wahdaniyah pada perbuatan. Hak malam esok di Masjid Gelung Bila, kitab Aqidatun Najin. Panjang. Bicara hak berkaitan dengan wahdaniyah pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah. Wahdaniyah pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya. Dan kitab Aqidatun Najin, kesemuanya perbuatan Allah. Mati di wahdaniyah pada perbuatan. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Syirik habis. Lepas tu dalam kitab Farid, ada kitab Aqidatun Najin, didatangkan takmim. Diumumkan lagi. Tak payah dah. Dia ada 3 takmim. Mana diumumkan lagi, sekalian yang berlaku wajib kita berpegang. Sekalian berlaku ada perbuatan Allah. Sekalian berlaku ada perbuatan Allah. Sama ada perbuatan yang zahir daripada makhluk, ataupun yang zahir daripada perbuatan manusia, ataupun yang lainnya. Tak payah dah. Tapi dia takmimkan, dia diratakan lagi. Wajib berpegang permulaan ayat. Selepas bicara keesaan pada perbuatan, dibicara keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Kemudian dimulai dengan ayat, wajib atas kita berpegang kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mana? Sama ada perkara yang zahirnya mari daripada perbuatan manusia ataupun lainnya. Ianya perbuatan Allah. Tak payah sama ada dah. Tapi jelas lagi kita. Wajib kita berpegang semua yang berlaku perbuatan Allah, cukup dah. Sama ada perbuatan tu zahir daripada perbuatan manusia ataupun lain. Zahir daripada perbuatan manusia ke, perbuatan malaikat ke, perbuatan jin ke, semuanya perbuatan Allah. Dan sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang jahat.
Apa dia baik? Iman dan ta'ah. Benda jahat, kufur dan masuk. Ianya perbuatan Allah. Sama ada perbuatan yang ikhtiari ataupun ittirari. Kesemuanya perbuatan Allah. Perbuatan ikhtiari lah berlaku di kita ni kan. Perbuatan ittirari itu tersepak, terjatuh, terlatoh. Itu ittirari. Itu kita tidak memilih. Terjatuh, tersepak tu mana perbuatan kita lah tersepak, tapi kita tidak memilih. Terjatuh, zahirnya perbuatan kita lah, tapi kita tidak memilih. Terlatah, mulut kita lah, mana perbuatan kita lah, tapi kita tidak memilih. Itu perbuatan Allah. Terjatuh tu Allah buat, tersepak tu Allah buat, terlatah tu Allah buat. Itu jelas. Pada jelas. Hak banyak-banyaknya perbuatan zahir kita, tetap perbuatan Allah. Ikhtiari, pilihan kita, tetap perbuatan Allah. Tersepak, perbuatan Allah. Kita berjalan tu perbuatan Allah. Terjatuh, perbuatan Allah. Kita naik memanjat tu pun perbuatan Allah. Sebab berjalan tu ikhtiari, tersepak tu ittirari. Kita naik, kita panjat tu ikhtiari, terjatuh tu ittirari. Hak ittirari, hak tersepak, terjatuh memang perbuatan Allah. Hak kita berjalan sebelum tersepak ni perbuatan Allah. Hak kita naik, kita panjat sebelum terjatuh tu perbuatan Allah. Jadi yang berlaku di kita ni ikhtiari berlaku. Kita memilih untuk duduk, kita memilih untuk diam, nanti kita memilih untuk bangun, kita memilih untuk berjalan. Semuanya perbuatan Allah. Ikhtiari hanya sandar kita yang memilih pada zahir. Hakikinya tetap perbuatan Allah. Tapi dia bicara bab perbuatan lah. Dia tak bicara bab qada. Sebab bicara bab wahdaniyah pada af'an. Tapi apa yang Allah perbuat, sebagaimana yang Allah qadakan pada azal, pada qada iradah. Man ikhtiari ni hanya sandar kepada kita sahaja. Ittirari ke ikhtiari ke ittirar pada hakiki hak Tuhan belaka. Ittirar belaka. Tak ada hak kita ni. Hakiki dia. Itu je. Jadi hak takmim dalam kitab Aqidatun Najim tu. Jadi kena mati dia wahdaniyah pada perbuatan. Hanya Allah yang perbuat segala-gala. Allah mana yang perbuat segala-gala? Allah yang bersifat dengan qudrah. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, ada yang kafir ijma' ulama, ada yang khilaf pada kafir. Ini bab qadar, bab qadar. Bab perbuatan Allah. Bab perbuatan Allah. Hak qada tu qada azali iradah. Muwafaqah dengan ilmu, selaras dengan ilmu. Hak qadar, perbuatan Allah. Ada yang berlaku tu bukan perbuatan Allah, perbuatan hamba, perbuatan kita secara mutlak, bukan perbuatan Allah. Keluarlah pula hak kita bicara lepas carekahnya. Hak kam muttasil pada perbuatan, kam munfasil pada perbuatan. Kalau ngaji sebab 20 kena mati hak ni. Sebab apa kam muttasil ni syirik? Khilaf pada kafir, kamu pasti ni syirik, kafir ijma' ulama. Sembahyang tidak sah, wajib qada kembali. Puasa tidak sah, wajib qada kembali. Pergi Mekah tidak sah, wajib qada kembali. Wajib kena pergi Mekah semula. Ya baik. Kalau infisal, hak kamun fasil. Kita kita mengisahkan Allah pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah. Tak ada kosi-kosi, tak ada. Dan tidak ada satu perkara pun walaupun sebesar zarah yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Tidak ada. Sama ada yang berlaku di bumi, di langit, di dunia, di akhirat, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab qada dan qadar ini bukan hanya perkara yang berlaku di dunia sebelum kiamat, bukan yang berlaku di hari akhirat yang tidak ada penghujung. Qada dan qadar. Kita bicara macam mana rukun yang kenal. Qada dan qadar, sekalian perkara yang berlaku di dunia sebelum kiamat ialah qada dan qadar. Gitu? Tidak. Sekalian
qada dan qadar sekalian. Yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirat sekalian. Sebab Allah adalah Tuhan kita, kita adalah hamba Allah. Di akhirat pun Allah Tuhan. Ke kita jadi Tuhan pula di hari akhirat? Masuk syurga kita menjadi Tuhan? Tidak. Allah tetap Allah yang Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb lah, Tuhan segala-galanya. Allah Tuhan. Di hari akhirat pun Allah Tuhan, kita hamba. Sekalian qada dan qadar. Tu je. Mana mudah je, sebab ni pegangan. Faham, pegang. Hati kita tak mari, hati kita tak rasa, hati kita tidak menjiwai, meresap. Hati orang awam, kita hati banyak dosa. Tak sudah fikir waktunya. Ni nak masuk di hati, nak lari di hati, nak ingat di hati. Nak ingat di hati, ingat akan hukum hakam. Ingat nak belajar, ingat faham fardu ain, ingat nak beramal, ingat nak jaga diri, ingat nak jaga keluarga. Ingat tu hak wajib kita ni. Nak ingat qada dan qadar tidak diwajibkan pada kita dan memang di luar kemampuan kita. Sebab zahirnya macam mana? Zahir ni kita belakakan. Jadi ingatan di hatinya kita. Cakap di mulut kita, tak ada salah belaka tu. Cakap di mulut pun kita belaka. Tapi hanya faham sekalian qada dan qadar, kita pun berpegang di akidah sekalian qada dan qadar, baik ke jahat ke, berlaku di bumi ke di langit ke, berlaku di dunia ke, berlaku di hari akhirat, yang tak ada penghujung pun qada dan qadar. Berarti qada dan qadar tidak ada penghujung. Qada dan qadar tidak ada penghujung. Ada perkara yang kita imani ada penghujung. Kita imani alam barzah, sampai masa tiup sangka kalian kedua tak ada alam barzah. Kita imani mahsyar, hisab, mizan, lepas meniti tengah sirat selesai lah tu, tak ada dah lah. Tapi imani qada dan qadar tidak ada penghujung. Imani qada dan qadar tidak ada penghujung. Yang berlaku sekarang, yang berlaku telah lepas, yang berlaku sekarang, yang lagi akan datang, qada dan qadar. Kita imani kiamah tu sangkala pertama, kita imani berlakunya belum lagi. Bila berlaku je selesai dah. Tiup sangkala yang pertama. Kita imani pula tiup sangkala yang kedua. Tak sampai masa lagi. Tapi kita imani qada dan qadar, ke semua qada dan qadar, yang sebelum, yang sekarang, yang selama-lamanya, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian perkara. Walaupun kita ahli sunnah jemaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap qada, kehendak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Jadi kita bicara qadar, tapi begitulah, tak masuk molek lagi di bicara qadar. Hak pegangan yang kedua, pegangan pertama qada, selesai dah tu. Nak bicara hak pegangan kedua berkaitan qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah, yang kita mati dah di wahdaniyah pada perbuatan, keesaan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Wallahu a'lam. Ketegang sikit bab pegangan. Dok santai tau. Kita masuk hok santai sikit. Pekor. Pekor mudah. Pekor mudah. Pekor mudah sungguh. Yelah, payah tu pun payah dak pening payah tu. Pekor ni. Saya mengajar pun kadang-kadang bab pegangan tu jadi agak keras sikit lah. Suara pun keras, jadi stres sikit. Balik penat berasa. Dia balik penat berasa. Sebab stres, tertekan. Sebab jumpa bagai-bagai. Jumpa bagai-bagai. Mujurlah saya hanya mengajar sahaja. Tak main FB, tak main WhatsApp.
Kalau saja ni main FB WhatsApp, masuk bicara ni pada duk berlawang dalam tu orang kali tau. Kita bukan. Kan ada orang kan dibicara satu perkara, orang ni pun lawang, orang ni pun kata ni hujah gini, orang ni hujah gini. Lepas tu tuan puh tu jawab balik. Tuan puh panggil tau. Tuan puh tu bukan jawab puh tu, tuan dia tu. Tuan dia. Jadi maknanya kan dia masuk satu perkara kan, orang pun komen, orang tak setuju apa, dia pun jawab balik. Orang ni tak setuju, keluar kitab ni pula jawab balik, contohnya lah. Mana kalau masuk dalam FB WhatsApp bab qada dan qadar ni pada makan lah jawapan dia, tak tidur lah duk main jawab gitu. Cuma mengajar saja, menyampaikan saja, begitu je lah. Jadi hak buku ni musak 15. Ada belaka tak? Ada belaka tak? Saya ada terbaca hak minggu lepas dalam FB, dia kata RM45. Kalau ni kalau warna belaka RM45. Yang mana ni percuma ni, percuma. Ada tulis, biasa tulis percuma. Memang percuma lah ni hak kerajaan ni. Saya tulis. Hak dia bagilah ke ni. Bukan hak beli kedai ni, tak ada jual kedai ni. Ada dah. Jadi saya nak ambil dia muskat 15 tu, saya bukan ambil semua ni, nak ambil satu-satu tempat je. Tapi ni saya bicara dah sebelum ni muskat 15. Jadi muskat 15 tu dia bicara berkaitan dengan ciri-ciri individu mukallaf yang wajib menunaikan solat. Wajib semayang. Yang pertama Muslim. Yang kedua mencecoh usia baligh. Mencecoh usia baligh sampai umur lah. Yang tiga berakal. Yang keempat di bawah tu suci daripada haid dan nifas. Jadi berakal tu agak panjang huraian yang di bawah. Kemudian suci di haid dan nifas pun agak panjang huraian yang di bawah. Jadi kita ambil huraian dia tu, hak berakal. Solat wajib ditunaikan selagi individu itu masih sedar sekalipun tidak mampu bergerak. Selagi dia berakal. Walaupun tidak mampu bergerak, tak mampu bergerak sungguh-sungguh. Orang serba-serbi, bukan tak mampu bergerak pergi bilik air ni. Makan pun orang suat, pakar pun orang yang pakar kan. Dia tak mampu sungguh. Tapi dia masih lagi sedar, akal dia sedar. Dia wajib sembahyang dan kadang macam mana sekalipun. Kemudian dia nak cerita hak bab orang yang hilang sedar. Orang yang hilang sedar ni mana dia berakal, macam sebut minggu lepas, lawan kepada berakal 3 puak, 3 golongan. Berakal wajib semayang, lawan dia sebalik, ke panggil apa? 3. Yang pertama jelas lawan berakal gila lah, itu memang jelas. Itu lawan berakal gila. Yang kedua koma. Yang ketiga mabuk. Dia 3 ni. Ini kita bicara bab semayang ni. Kita bicara bab semayang. Berakal syarat wajib. Tidak berakal ni gila saja ke? Gila, tidak berakal. Koma, tidak berakal. Mabuk, tidak berakal. Ni dia masuk belakang ni. Berbeza dengan kita bicara syarat puasa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa 3 atas tu sama lah. Syarat wajib puasa macam semayang. Muslim. Orang Islam wajib puasa. Syarat wajib puasa yang kedua mencecok usia baligh. Sama lah. Kanak-kanak tak wajib puasa. Yang ketiga syarat wajib puasa berakal. Sama dengan semayang. Sama. 3 tu sama. Tapi berakal syarat wajib puasa dikeluar gila je. Koma tak masuk, mabuk tak masuk. Dia gitu. Kita bab semayang berakal syarat wajib terkeluar 3, gila, koma, mabuk. Berakal syarat sah puasa keluar 1 je, gila je. Koma tak masuk. Dihukum berakal lagi kalau bab puasa. Mabuk tak masuk. Dia pergi situ.
Ada ni. Sekarang ni 3 syarat wajib yang pertama sama je. Syarat wajib semayang, syarat wajib puasa, Islam, baligh, berakal. Sama je. Islam, baligh sampai umur, berakal. Ni 3 ni sama ni. Syarat wajib semayang yang kita bicara sekarang, dan juga ianya menjadi syarat wajib puasa. Orang kafir tak wajib puasa. Kanak-kanak yang belum baligh tak wajib puasa. Ni. Berakal, orang gila tak wajib puasa. Ni. Tapi yang bezanya, berakal syarat wajib sembahyang, keluar gila, koma, mabuk. Berakal syarat wajib puasa, keluar gila saja. Orang koma, seminggu dia koma, sebulan dia koma, kekal kewajipan puasa, dia sedar daripada koma, dia wajib kena qada puasa. Sembahyang tak wajib, sebab dia koma tu gugur kewajipan sembahyang, tapi koma tidak menggugurkan kewajipan puasa. Dia lain. Ada ni. Sekarang betul lah, berakal syarat wajib sembahyang, betul. Berakal syarat sah sembahyang, betul. Lawan dia, keluar orang gila. Orang gila sahih. Sembahyang pun tak wajib, puasa pun tak wajib sahih. Tapi berakal syarat wajib sembahyang ni bukan keluar orang gila saja. Orang koma pun gugur kewajipan sembahyang semasa dia koma. Orang mabuk pun gugur kewajipan sembahyang semasa dia mabuk. Puasa dong. Syarat wajib puasa berakal hanya keluar orang gila saja. Orang koma, dia koma sebulan bulan Ramadan, dia jatuh, dia aksiden, dia kena qada sepenuhnya sebulan Ramadan tu. Cuma dalam bab koma ni dia kena ada huraian lah kalau bab puasa. Sebab koma ni dihukumkan sebagai sakit. Koma ni dihukumkan sebagai sakit. Jadi sakit dalam bab puasa, sakit ada 2 bahagian. Sakit yang ada harapan sembuh, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Sakit yang ada harapan sembuh, kekal kewajipan puasa, cuma pada masa sakit syarat membenarkan dia berbuka, tapi kena qada. Sakit yang tidak ada harapan sembuh, macam sakit wah pinggang hak kritikal, sakit kecemani hak kritikal, sakit barah kanser hak kritikal, ni tidak ada harapan sembuh. Gugur kewajipan puasa, fidyah cepat sehari. Ada lain. Jadi sakit yang ada harapan sembuh, macam orang aksiden, tangan patah, kaki patah, sakit lebih dia sakit lah, tapi dia ada harapan sembuh. Tak, dia ada harapan sembuh. Pada masa dia terlantar di hospital, kaki tangan gantung tu, dia tidak boleh berpuasa. Syarat membenarkan dia berbuka, tapi dia kekal kewajipan puasa. Dia kena qada kemudian. Begitu je lah. Ada ni. Jadi sakit ada 2. Sakit yang ada harapan sembuh, sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi koma ni dihukumkan sakit. Jadi koma ni doktor kata macam mana? Koma ni doktor kata biasanya kalau cedera terhantuk di kepala setara tu ada harapan sedar, tapi bila cepat ke lambat wallahu alam, dipanggil sakit yang ada harapan sembuh, kekal kewajipan puasa. Kalau doktor kata cedera di kepala itu serius, tidak ada harapan sembuh, maka gugur kewajipan puasa, beras cukup sehari. Tapi kalaulah dia punya kepala dia sudah tidak berfungsi, tidak berakal, gugur kewajipan puasa daripada awal-awal lagi. Pada ni. Cuma nak ceritanya, koma tak masuk dalam perkara yang menggugurkan kewajipan puasa. Tak sama dengan sembahyang. Koma dia menggugurkan kewajipan sembahyang. Sama dengan mabuk. Seseorang tu mabuk, kita kata disalah makan waktu sahur, mabuk dia sampai ke maghrib baru sedar, contohnya kita kata. Jadi di tengah mabuk dia tu ada subuh, ada zuhur, ada asar, tak berakal, gugur kewajipan subuh, zuhur, asar. Dah kena qada ke tak? Tak qada lah, sebab dia tak wajib. Gugur kewajipan, qada apa lagi? Ada pun puasa, puasa dia kekal kewajipan.
Puasa dia sah ke tak sah? Macam mana? Mabuk daripada sebelum subuh sampai ke maghrib, puasa dia tidak sah. Dia kena qada kemudian. Kalau dia kata dia mabuk sebelum waktu sahur sampai ke petang, siumbanglah dianya. Sehari tu walaupun sekejap, puasa dia sah. Apa ada ni? Yang puasa batal ni, dia mabuk daripada sebelum subuh sampai ke masuk maghrib, sepenuhnya waktu berpuasa dia mabuk, maka batal. Ada ni. Ada pun kita katalah dia mabuk dengan koma sama je. Dia mabuk dengan koma sama je. Kalau koma sepanjang hari, batal lah puasa. Dia rebah bilik air waktu sahur, koma dia ni. Sedar di hospital lepas maghrib, jadi puasa dia batal. Sebab apa? Sebab sepanjang hari dia tak sedar. Berbeza dengan dia orang bang subuh tu, dia cepat pergi bilik air, rebah bilik air. Tapi masuk waktu subuh dah. Bila masuk waktu subuh, walaupun beberapa saat sekalipun sudah masuk waktu berpuasa, dia sedar. Tapi dia pun rebah bilik air, koma dia. Sedar lepas maghrib, puasa dia sah. Sebab apa? Sebab ada beberapa saat di awal puasa tu waktu subuh tu awal puasa, dia sedar sah puasa dia. Ataupun dia rebah bilik air, koma sebelum subuh, dekat-dekat nak berbuka, celak mata dia, terpinga-pinga duduk di mana ni, duduk di hospital dia punya, terpinga-pinga sedar, apa bang maghrib, puasa dia sah. Gitu je lah. Tapi nak ceritanya, koma sama, mabuk sama, tidak menggugurkan kewajipan puasa. Dia menggugurkan kewajipan sembahyang. Ada ni. Hak syarat wajib Islam dengan balik sama je lah. Orang kafir tak wajib sembahyang puasa, kanak-kanak tak wajib sembahyang puasa. Syarat wajib yang tiga berakal. Berakal ni, siapa yang tak wajib sembahyang? Tiga. Gila, koma, mabuk. Berakal, syarat wajib puasa. Siapa yang tak wajib? Gila saja. Orang gila je. Pada ni. Kemudian syarat wajib puasa yang keempat, kita syarat wajib sembahyang keempat, suci dahid dan nifas. Syarat wajib puasa yang keempat, kuasa atas puasa. Itu dia lain. Kuasa atas puasa ni bukan orang tua, bukan orang sakit berat. Itu kuasa atas puasa. Sembahyang ada tak? Kuasa atas sembahyang ada tak? Tak ada. Sebab sembahyang pasti kuasa. Berdiri tak kuasa, duduk kuasa. Duduk tak kuasa, mengiring kuasa. Mengiring tak kuasa, melentang dia kuasa. Jadi sembahyang pasti kuasa. Sembahyang tak gugur kewajipan selagi berakal. Adapun suci dan nifas bukan syarat wajib puasa, itu syarat sah puasa kalau bicara bab puasa. Saya sebut tadilah tu, sebut cara ringkas lah. Dia gila menggugurkan kewajipan sembahyang, gila menggugurkan kewajipan puasa. Tapi bukan gila bi muta'addin dia panggil, bukan gila dengan melampau. Kenapa dia jadi gila? Kerana dia cocok dadah lebih daripada dus. Gila dianya. Dia siumang daripada gila. Dia gila setahun, dia siumang. Sepanjang setahun tu dia wajib kena qada sembahyang dan puasa. Sebab gila dia tu gila yang berdosa. Lah, tu ada bicara lah pulaknya. Dia gila main barang. Ada ni. Pada main barang, dia main dadah, main pi, main apa ni? Pi tu terlampir tu lebih dus. Maka gila dia. Setahun dia gila. Lepas tu siumang kembali. Sembahyang dia wajib diqadakan, puasa dia wajib diqadakan. Sebab apa? Sebab dia gila cari penyakit. Bukan gila penyakit. Gila penyakit ini menggugurkan kewajipan sembahyang puasa. Bukan gila cari penyakit. Ada. Tapi kita bercakap ringkas je lah. Gila gugur kewajipan sembahyang dan puasa tak kena qada. Berbeza dengan koma dan mabuk, hanya menggugurkan kewajipan sembahyang tetapi tidak menggugurkan kewajipan puasa. Ditambah. Lepas tu bila buku kita ni nak balik ke kitab Ihdatus Sibiang kita tu, tengoklah macam mana. Dia mana ada sambilang-sambilang. Dah pun tak seterik pun tau.
Straight hasmayang lagi lekok pergi buat puasa pula. Jadi lambat Nabi. Gitulah kita mengajar jenis pesan kampung gitulah. Tokang nak straight je, lekok kanan, lepas tu balik semula. Lekok hak puasa. Puasa lepas dah tak apalah ilmu. Individu yang hilang sedar. Hilang sedar ni kita kata kok koma ataupun mabuk lah. Hak gila tu, hak tu jelas sangat lah tu hak gila tu. Hak tu sesal hak gila tu. Individu yang hilang sedar sepanjang waktu solat. Sepanjang waktu solat. Maknanya dia mabuk waktu sahur, dia sedar selepas syuruk lah, selepas habis waktu subuh. Dia rebah bila air waktu sahur, dia pengsang, dia sedar lepas daripada syuruk, selepas dia terbit matahari habis waktu subuh. Itu dipanggil hilang sedar sepanjang waktu solat, sepenuh waktu. Bukan akibat pelampauan menurut syarah. Ada ni. Ni buku baru dah ni bukan kitab lama ni, tak faham. Tak faham kena sekolah semula. Kalau kita editor Sibiang tak faham, tak apa, kita boleh hurah tu kitab Jawi lama. Ni buku Rumi baru ni. Individu yang hilang sedar sepanjang waktu solat, sepanjang waktu, sebelum masuk waktu sampai habis waktu, bukan akibat pelampauan menurut syarah. Apa ni? Tu kata ni buku moden ni. Warna masa sekolah bahasa Malaysia tak luluh ke? Yang bukan pelampauan, yang bukan akibat pelampauan menurut syarah, yang bukan dosa lah. Kenapa hilang sedar? Waktu sahur dia cocok dada. Kenapa hilang sedar? Waktu sahur dia terlampi contohnya. Mabuk dia, sedar-sedar pukul 8 pagi. Subuh tu kekal kewajipan. Bukan kata subuh, ingat tadi sebut dah tadi kan. Main dadah punya pasal gila setahun pun kena qada setahun untuk sembahyang puasa. Sebab apa? Sebab dia melampau pada syarah. Berdosa dia pada syarah. Hak ni hilang sedar bukan kerana melakukan perkara berdosa, bukan. Hilang sedar kerana dia tersalah makan waktu sahur, obat ke makan benda lain ke, jadi buih mulut. Itu bukan sengaja. Hilang sedar kenapa? Kerana dia rebah bilik air, teratuk kepala, pengsang dianya. Itu bukan sengaja. Itulah hak menggugurkan kewajipan sembahyang. Adapun kalau hak melampau pada syarak, bukan satu waktu. Bukan satu waktu. Setahun pun kena qada sembahyang dan puasa dalam tempoh setahun. Saya sebut bab puasa tadi, kalau dia mabuk. Waktu sahur dia mabuk, sampai siang hari dia sedar. Subuh dia gugur kewajipan. Puasa dia sah sebab dia bukan mabuk daripada waktu sahur sampai ke maghrib. Puasa dia sah. Tapi jangan mabuk kerana dadah. Jangan mabuk kerana pay. Dia masa sahur tu, dia makan sahur kok, niat puasa Ramadan. Tapi dia cocok dadah jarum. Dia terlampi. Maka mabuk dia masuk waktu subuh, dia mabuk walaupun beberapa saat sekalipun, puasa dia tetap batal. Dah kata mabuk sehari baru batal, tu mabuk tak sengaja. Mabuk hak berdosa, batal puasa. Ada ni. Contoh-contoh bulan Ramadan digambik gam, dihidu gam. Ada ni. Isak gam itulah. Ada isak gam ni. Isak gam bukan minum gam mati lah. Isak gam. Diisak kenapa? Dia buka tudung tu, dia dihidu bahu dia. Dia buat puasa tak batal sebab dia bukan ada ain, dia hanya ada bau, puasa tak batal. Maka dia pun hidu gam, mabuklah dianya. Walaupun mabuk tu sesaat sekalipun, puasa dia tetap batal sebab dia berdosa. Sebab dia berdosa. Pada ni. Sebab dia berdosa. Dah kata tadi kan mabuk sebelum subuh, sudah maghrib baru batal. Tu tak berdosa, ni berdosa ni. Kalau mabuk tak berdosa macam mana? Dah tahulah. Saya pernah dia pasang gam. Dia pasang galatan ni, kapek dia pasang. Tempat tertutup. Saya masuk. Dia buat kerja. Jangan masuk. Dia kata jangan masuk. Jangan masuk dia kata. Sebab dia ni pakar ni kan.
Kita masuk kosong. Dia pasang gam banyak talatan. Gam banyak talatan. Ada ni. Tempat tu tutup, tempat ekor tu tutup. Dia suruh keluar yang masuk dia tadi. Tak apa nak tengok. Lama-lama puasa sejuk, puasa. Sejuk, puasa kat ingang tubuh. Lepas tu dia pun tolak keluar. Dia kata ni sting dah dia kata. Mana sting? Sting. Bukan sting makanan tu sting ke apa panggil? Nah. Sting tak makanan tu. Bukan sting makanan ni. Dia kata nak mabuk gam tu. Ni gam dia bulatan ni. Dah dia pakai tutup molek, kita masuk bodoh-bodoh gitu je, mana kita tahu. Tapi masa masuk lama tu kita rasa macam sejuk je. Rasa macam dia tengok dah lain macam ni. Dia pun keluar, dia tu nak sting dia kata. Oh gitu peseng. Duduk lama kau boleh cakap ngarut lah. Berapa kali lah wallahualam, tapi dia suruh keluar, dia tu sting tu. Mana kalau terjadi tiba-tiba, kalau bulan puasa tak atas sebab kita tak tahu. Mana kita tahu? Mana kita tahu? Dah tengok tak ada apa masalah. Bos setakat dia kata gam, dia bubuh kapek gitu je pun masalahnya. Kita bukan bahaya pun, tapi tak boleh sebab tempat tu tertutup. Kalau jadi hok mabuk tu tak sengaja tak batal. Isap gam tu sengaja tu batal, tu puasa. Jadi sekarang ni hilang sedar bukan akibat pelampauan menurut syarak. Mana contoh hilang sedar tak berdosa lah. Hilang sedar tak berdosa ni seperti seperti ni hilang sedar bukan kerana pelampauan syarak. Mana hilang sedar yang bukan berdosa gitu. Mana contoh hilang sedar yang bukan berdosa. Ni bukan contoh hilang sedar. Ni hilang sedar yang bukan kerana hak melampau pada syarak. Mana seperti contohnya pengambilan obat bius yang dibenarkan. Apabila dia cocok obat bius, tak sedar dah lah. Sedar macam mana orang belah, orang kerak, orang apa pun tak berasa apa dah bius. Gugur daripadanya kewajipan solat waktu tersebut, namun sunat diqada kembali sedar. Ni hak memang bius. Bius ni memanglah hilang sedar, tapi tak berdosa syarat membenarkan. Mana di bius tu pembedahan makan masa yang lama. Sepanjang masa di bius tu ada waktu semayang, beberapa waktu semayang, maka gugur kewajipan semayang. Cuma sunat saya diqadakan kembali. Ada ni. Tapi nak cerita gugur kewajipan semayang sebab apa? Sebab dia panggil apa? Tak panggil koma dah, tapi level koma lah kita kata. Ke level mabuk mabuk level lain. Kan dia gila, koma, mabuk. Gila bukan bius ni. Kalau kata mabuk bukan, koma lah, tak sedar lah. Tak sedar dia tu hak top dosa. Jadi di bius ni pula tengok tahap yang nak buat tu lah. Kan di bius ada bagai-bagai kan. Ada bius yang sekerat, ada bius habis. Kalau bius sekerat ni sedar, tu sedar lagi lah tu. Ada kan macam ni bius separuh tau. Mana akal sedar ke tak? Akal sedar tu tak gugur je bang semayang tu. Lepas tu dia sedar. Ni ketika bius habis. Tapi bius habis pun dia tak sama juga. Ada yang sekejap, ada yang lama. Sebab dia buat operasi tu kan tak sama kan. Ada operasi sekejap, ada operasi lama, gitulah. Ada ni. Jadi dalam tempoh dia tak sedar kerana di bius tu, gugur kewajipan semayang. Sebab apa? Sebab dia panggil koma. Tidak sedar, dia panggil tidak berakal. Wajib ditunaikan solat dalam waktunya jika kembali sedar walaupun di akhir waktu. Sepetok lagi bawah tu, jika hilang sedar sepanjang waktu zuhur dan kembali sedar pada waktu asar, wajib ditunaikan solat zuhur dan diqadakkan solat ditunaikan solat asar dan diqadakkan solat zuhur. Begitu juga kehilang sedar. Hilang sedar ni kira gila ke, koma ke, mabuk ke sepanjang waktu maghrib dan kembali sedar pada waktu isyak. Wajib ditunaikan solat isyak dan diqadakkan solat maghrib. Kita ambil isi lagi di bawah tu. Keempat, suci haid dan nifas.
Jikalau seorang perempuan kembali suci dari haid dan nifas dalam waktu solat walaupun di akhir waktu, wajib ditunaikan solat waktu tersebut. Sama je masalah dengan orang yang kembali sedar daripada tidak pernah akal tu. Jika kembali suci dalam waktu asar, jika kembali suci dalam waktu asar tadi, jika kembali sedar dalam waktu asar, wajib ditunaikan solat asar dan diqadakkan solat zuhur. Dan begitu juga jika kembali suci dalam waktu isyak, mandi belum ni, suci je, wajib ditunaikan solat isyak dan diqadakkan solat maghrib. Dia masalah sama je. Berkaitan dengan orang yang hilang akal. Kita sebut hilang akal. Hilang akal ni sama ada gila, hilang akal sama ada koma, hilang akal sama ada mabuk. Hilang akal, dia kembali sedar, kembali siuman. Sama dengan perempuan yang haid kembali suci. Sama je. Sebab orang hilang akal tak wajib semayang. Orang haid tak wajib semayang. Ada ni. Masalah sama je. Orang hilang akal tak wajib semayang. Orang haid nifas tak wajib semayang. Tiba-tiba sedar daripada hilang akal tu, siuman. Tiba-tiba suci dah haid dan nifas. Di hujung waktu sembahyang. Ni. Ada ni. Suci dah haid dan nifas ni, mandi belum lagi ni. Suci pun tak suci dan nifas. Faham tak? Dia ada suci dah haid dan nifas. Dia ada suci daripada hadas besar. Suci dah haid dan nifas adalah kering. Suci daripada hadas besar adalah mandi wajib. Suci dah haid dan nifas syarat wajib sembahyang. Suci daripada hadas besar syarat sah sembahyang. Dua ni kena ambil molek. Yang mewajibkan sembahyang adalah suci daripada haid dan nifas. Ke suci daripada hadas besar yang mewajibkan sembahyang? Suci daripada hadas besar dengan mandi wajib. Adakah apabila mandi wajib barulah wajib sembahyang? Tak. Bila mandi wajib barulah sah untuk sembahyang. Tetapi bukan suci daripada hadas besar dengan mandi wajib yang mewajibkan sembahyang, bukan. Yang mewajibkan sembahyang adalah suci daripada haid dan nifas. Suci. Kalau yang mewajibkan sembahyang suci daripada hadas besar dengan mandi wajib, barulah wajib sembahyang. Tak usah duk mandi-mandi lah orang perempuannya lepas kering haid. Tak usah duk mandi gitu. Sebab apa? Selagi tak mandi tak wajib. Kenapa nak mandi? Mandi aja wajib. Gitu. Tak. Yang mewajibkan sembahyang bukan suci daripada hadas besar. Yang mewajibkan sembahyang suci daripada haid dan nifas. Kering tu. Ni pun kadang-kadang tak ada nak beza. Apa pula wajib ustaz? Kita tak mandi lagi. Ni kadang-kadang kan. Diorang ni mek, mai lagi mek. Dah mek, mak bagi kita tak mandi lagi mak. Allah, mak pula kata, jangan lambat sangat mandi tu. Mak pula sama juga dengan mak. Jadi dia suci lama dah. Tapi mak tanya, dah mai lagi mek? Kita tak mandi lagi mak. Dia jawab. Mak dia kata kan, jangan lama-lama sangat tak mandi tu. Walah, kalau kerana tak mandi, masa lagi tak wajib sembahyang, payah kan nak? Tak mandi lagi mek. Tak sama ni pasal dah mek dah, selagi tak mandi tak wajib sembahyang. Kenapa nak mandi? Jadi susah pula jadi wajib sembahyangnya. Bukan mandi dia mewajibkan sembahyang. Suci daripada haid dan nifas dia mewajibkan sembahyang. Hak ni pun nak ajar, hak ni pun susah. Kadang-kadang orang puang ni. Saya nak beza antara suci daripada haid dan nifas syarat wajib sembahyang, suci daripada haid, suci daripada hadas besar syarat sah sembahyang. Payah nak ajar. Tapi ni tak pening mana ni pakau. Gitulah. Tapi payah juga nak faham. Jangan ramai upang kata gitu dulu. Ustaz, dah kita tak mandi lagi kan? Kenapa pula? Sekarang ni syarat wajib sembahyang suci daripada haid dan nifas, bukan suci daripada hadas besar. Dah apa bezanya? Dia tanya pula apa beza. Jadi payah lah. Jadi sekarang ni dia hilang akal, tak wajib sembahyang. Dia haid dan nifas, tak wajib sembahyang. Siuman saja daripada hilang akal, suci saja dari haid dan nifas,
tiba-tiba di hujung waktu semayang. Sekalipun untuk semayang tu wajib ditunaikan, tak sempat nak tunaikan sebab masuk waktu yang lain, kena qada untuk waktu tu. Ada ni. Kita letak situ maghrib 7.17. Kita kata 7 suku. Dia pun sedar daripada hilang akal. Sedar daripada pengsang ke, sedar daripada koma 7 suku. Sedar daripada mabuk, daripada tengah hari tadi. Daripada sebelum zuhur dia mabuk dah. Salah makan apa dah. Sedar tak sedar 7 suku. Pandai ni. Mana apa tu? Di hujung waktu asar. Maka untuk waktu asar wajib kena semayang. Tapi payah jangan buat misal asar, buat misal zuhur. Zuhur habis asar 4.31 kita kata. 4.30 waktu zuhur lagi 4.30. 4.31 waktu asar. 4.30 waktu zuhur lagi. 4.30 dia kembali siuman. 4.30 hik dia kering, nipah dia kering. Tapi nak buat apa lagi dah? Nak kena pergi mandi. Belum sempat mandi orang bangsa. Zuhur dia kena qada. Itu je. Dah saya belum mandi. Yang mewajibkan semayang bukan mandi. Yang mewajibkan semayang suci daripada haid dan nifas. Suci pukul 4.30. 4.30 waktu zuhur lagi. 4.30 waktu zuhur lagi. Maka belum sempat apa-apa. Macam sama juga 4.30 dia sedar di hospital daripada pengsang dia. Daripada pagi dia jatuh pak kerja dia pengsang. Dia sedar pukul 4.30. Pukul 4.30 dia sedar memang waktu zuhur. Tapi nak semayang macam mana? Wuduk tak ambil lagi. Wuduk tak ambil lagi. Nak semayang macam mana? Masuklah waktu asar. Tapi masa dia berakal tadi, bila disiuman daripada gila, disiuman daripada pengsang, siuman daripada hilang akal tu lah. Bila disiuman daripada hilang akal, cukup syarat wajib iaitu berakal pukul 4.30. 4.30 tu waktu zuhur. 4.31 waktu asar. Jadi di hujung zuhur dia cukup syarat wajib. 4.30 dia suci haid, suci nifas. Sebelum tu dia tak wajib sebab dia ada haid dan nifas. Suci dia haid dan nifas pukul 4.30. Maknanya di hujung zuhur tu dia sudah cukup syarat wajib. Maka dia berkewajipan solat zuhur. Tapi orang yang siuman daripada sedar daripada pengsang 4.30 tu kena ambil wuduk dulu nak semayang. Orang suci daripada haid dan nifas dia kena wajib dulu baru boleh semayang. Hak tu bab syarat sah. Itu bab lain. Tapi syarat wajib cukup di hujung waktu zuhur 4.30. Maka zuhur berkewajipan atas batal tekak dia, tapi tak sempat nak mencukupkan syarat sah, berwuduk ke mandi wajib ke, masuk waktu asar. Berwuduk ataupun mandi wajib kalau suci dan nifas. Mayang asar tunai, zuhur tu dia kena qada. Bayangkan suci haid pukul 4.30 zuhur kena qada. Dia boleh suci haid dia buat lengok, tak mandi lagi mak tak mandi lagi mak Allah kena molek pula. Ada ni. Entah ada situ ni. Ayat kitab dia. Wajib ditunaikan solat dalam waktunya jika kembali sedar walaupun di akhir waktu. Wajib solat dalam waktu kalau boleh. Kalau tak sempat kena qada. Jika seorang wanita kembali suci daripada haid atau nifas di dalam waktu solat, dalam waktu zuhur ni, walaupun di akhir waktu, wajib ditunaikan solat tersebut. Kalau akhir waktu tu pukul 4, sempatlah solat zuhur tunai. Kalau akhir waktu tu 4.30, tak sempat nak solat zuhur tunai, qada. Kalau dia kering haid pukul 4, tu hujung waktu zuhur, tapi waktu panjang, wajib mandi segera. Sebab apa? Nak habis waktu dah setengah jam lagi dah nak masuk waktu asar. Ditunaikan zuhur. Tapi kalau kata dia kering haid pukul 4.20, waktu asar dah lagi, tapi masuk bila air apa semua, kena mandi sekadar wajib saja. Jangan lama. Kalau kata bekak daki ke tak bekak daki tu waktu semula. Sebab apa? Sebab nak semai zuhur ni. Pukul 4.20 dah ni. Jangan masuk ke air berlenggang, nak cari lotion lah, dah. Nak habis zuhur dah. Jangan gitu. Jangan berlenggang, nak lotion tu lah, nak tu lah. Tak ada. Tubuh ni
Seharian tak mandi ni. Tu buat lain. Tu sambung semula. Dapat 20 dan tinggal 10 minit lagi. Ambil tuala masuk mandi-mandi rata sekali rata, berhenti semayang. Sebab apa? Sebab hujung zuhur tu wajib segera mandi. Dan wajib pada masa mandi tu buat perkara wajib je. Jangan meniga-meniga, jangan. Kan kita mandi wajib kan sunat meniga. Dah. Rata sekali, berhenti. Keluar. Pergi semayang zuhur. Wajib segera. Saya nak dapat sunat meniga kali yang kedua, kali ketiga. Kalau kita buat perkara sunat menyebabkan kita tak sempat solat zuhur dalam waktu, dosa pula kita ni buat perkara sunat tu. Sebab apa? Sebab kita kena segera untuk sembahyang fardu zuhur. Sebab apa? Dekat 4.31 dah. 4.31 asar dah. Ada ni. Kalau dia kehit pukul 4.20, kalau kehit pukul 4 tu okey lah. Waktu dak lah kabut nak bersabung nak apa pun, janji boleh solat zuhur dalam waktu, okey je lah. Tapi kalau 4.30, 4.28 ke, tu tak ada awak apa dah lah. Lepas 2-3 minit lagi nak zuhur dah. Gitu je lah. Kan tak ni? Hujung waktu pun kewajipan untuk waktu tu kekal. Sempat solat tunaikan. Tak sempat, wajib kena qada. Jadi macam mana kering nipah nak tangguh satu waktu, nak tangguh 2 waktu, nak tangguh 1 hari. Berat-berat laginya kering nipah tunggu 40, tunggu 44. Tu kok. Nak kata macam manalah. Ni orang panggil jahit tuki tau. Saya sebut tadi kering hek. Kalau kering nipah pukul 4.30 kering nipah. 4.30 kering nipah. Tak lewat gapa dah ke pun bangsa zuhur tu kena qada. Zuhur tu kena qada. Nak tunggu 40 je di mana? Nak tunggu 44 nya di mana? Siapa ajar seumpama tu? Sekarang ni kering nipah pukul 4.30, hujung waktu zuhur. Tak sempat nak pergi mandi wajib untuk sembahyang zuhur. Tak sempat pun zuhur kena qada kemudian. Dahkah saya belum mandi? Yang mewajibkan sembahyang bukan mandi. Yang mewajibkan sembahyang suci daripada haid dan nipah. 4.30 suci nipah dia. 4.30 cukup syarat wajib. Tapi tak sempat nak buat apa, kena mandi wajib dahulu ataupun bangsa zuhur tu wajib kena qada. Kan? Habis dah waktu untuk kitab yang kedua ni. Tengah jalan ni kita buat biar ni lah. Tu buat biar ni lah. Memang mula-mula dahulu, masa saya mula mengajar dahulu, nak kena hurah suci daripada haid dan nipah dengan suci daripada hadas besar tu pun susahlah orang perempuan ni nak faham. Suci daripada haid dan nipah, kering syarat wajib sembahyang. Suci daripada hadas besar, mandi wajib, syarat sah sembahyang. Sekarang bila haid kering pukul 4.30, nipah kering pukul 4.30, cukup syarat wajib sebab suci. Tapi nak sembahyang kena melengkapkan syarat sah, kena mandi wajib. Dah kita bukan sengaja melewatkan mandi wajib, tak dosa tak salah kita. Dah deki lewat sangat. Ada duk cek, ada lagi kuning-kuning gitu. Cek, ada lagi. Cek lah tak ada. Allah tak ada. 2-3 minit lagi nak habis waktu. Pada tak sempat dah kitanya nak masuk bilik air apa semua. Baru nak mandi je. Orang pun bangsa zuhur kena qada. Ada ni. Bayangkan boleh tangguhkan satu waktu, 2 waktu, 1 hari selepas suci daripada haid yang sudah berkewajipan sembahyang, suci daripada nipah yang sudah cukup syarat wajib sembahyang, tunggu pula 40 hari, 44 hari. Ada 44 hari, pada 44 hari. Ini orang kampung cerita ni. Bukan 40 Ustaz, 44. Dia 44 macam mana pula? 10 hari tambah sehari, 10 hari tambah sehari, 10 hari tambah sehari, jadi 40 tambah 4 hari, 44 pula dah. Dia pun rombok dapur. Faham rombok dapur? Bukan rombok dapur gehok tu tak masuk lah. Rombok dapur ni tu katil nyala itu. Katil nyala. Nyala okey. Abang apa ni? Salah.
Salah ikan kau apa? Salah nyala. Kan dulu kan ada orang nyala kan ni tak ada dah. Dia rombok dapur, lepas tu dia ambil daunnya dia pusing. Apa? Nak lepas dia nyakit ngoyang. Dan ni saya tak pernah tengok belaka. Ni orang tua cerita belaka zaman dulu. Cerita zaman dulu. Kena tunggu 40, tunggu 44. Baru semayang. Allah kata beratnya lah. 30 hari kering dah, 35 hari kering dah. Satu waktu semayang ditinggalkan, nama tercatat di pintu neraka. Sebab apa? Sebab cukup syarat wajib. Suci daripada haid dan nifas. Kering je berkewajipan. Tak ada hukum ajar tunggu 40. Cuma ghalib kebanyakan perempuan dia nifas 30 hingga 40. Tu ghalib. Ghalib perempuan yang nifas 30 hingga 40. Ghalib perempuan haid 5 hari hingga 8 hari. Ghalib perempuan nifas 30 hingga 40. Bukan suruh tunggu 40. Sebanyak-banyak nifas 60 hari. Gitu je, bukan suruh tunggu 40. Suci daripada haid dan nifas berkewajipan. Bila suci ni di hujung waktu berkewajipan. Sempat tunai, wajib tunaikan dalam waktu. Kalau tak sempat habis waktu, wajib diqadakan. Sama dengan bicara hak siuman daripada hilang akal. Pukul 4.30 duduk di hospital, masih lagi dia pun keliru lagi berada di mana. Orang pun bang asal. Tapi masa dia sedar tu dia berakal dah. Cuma dia keliru sebab dia berada di tempat lain. Tadi dia berada di tempat kerja, tiba-tiba berada di tempat lain di hospital sebab dia jatuh tempat kerja. Contohnya lah. Jadi pensang dia pukul 4.30, dia pun sedar daripada pensang dia. Dia masih keliru tapi dia sudah berakal. Orang pun bang asal. Zuhur tu wajib diqadakan. Gitu je. Tapi kalau dia sedar daripada ni, dia sedar daripada hilang akal tu pukul 4 suku 4.20, kena segera pergi ambil wuduk untuk sembahyang zuhur. Tak boleh nak bangun. Orang kena tolong wudukkan dia. Tak ada orang nak layan dia. Dia pun Allahu Akbar, dia pun sembahyang tanpa ada wuduk. Sebab apa? Sebab waktu nak habis dah ni. Dia sedar daripada hilang akal tu 4 suku 4.20. Dia nak bangun ambil sembahyang, dia tak boleh nak bangun sebab dia jatuh tempat kerja tadi. Contoh dia banyak cedera tapi dia sedar. Dia wajib kena minta tolong orang wudukkan dia. Tak ada orang nak layan, dia tetap wajib sembahyang segera. Sebab apa? Sebab waktu zuhur sudah nak habis. Dia gitu. Itu hak berkait dengan orang yang sedar daripada hilang akal di hujung waktu. Jawab bicara sama dengan suci di haid dan nifas di hujung waktu. Ini kita bicara hujung waktu. Macam mana kalau awal waktu? Itu lain bicara, ni tidak bicara sini. Awal waktu. Sekarang ni subuh 5.39. Payah dah. Subuh 5.40 lah. So, saya ikut situ lah payah. Kita ikut waktu mudah. Subuh 5.40. Kita coba contohnya, dia rebah bilik air. Maka dia pun koma. Tapi masa dia rebah bilik air tu sudah masuk waktu subuh. Sudah masuk waktu subuh. Maknanya kita kata subuh 5.40, dia rebah tu 5.41 kita kata. Sebab orang bang je dia pun masuk bilik air, rebah pensang dia. Dia sedar tak sedar, syuruk pukul 6.53. Kita kata syuruk 6.50. Dia sedar pukul 7. Tapi masa dia rebah bilik air tu sudah masuk waktu subuh. Orang mula bang dah. Subuh 5.40, 5.41 dia sedar dia rebah bilik air, dia hilang akal, dia panggil gugur kewajipan. Tapi di awal waktu subuh 5.40 tu dia berakal. Dia hilang akal koma seminit selepas daripada tu. Ada ni? Dia hilang akal seminit selepas masuk waktu subuh. Jadi macam mana dengan subuh?
dia tak sama dengan habis waktu subuh 6.50. Habis waktu subuh, syuruk, terbit matahari 6.50. Tak sama. Dia rebah bila air sebelum subuh, dia sedar 6.49. Tinggal seminit lagi waktu subuh, dia sedar sekejap sudah terbit matahari. Lain hukum. Hak hujung waktu lain hukum. Hak sekarang ni masuk waktu subuh, dia masih lagi berakal. 5.50 tu dia berakal lagi. Tapi dia rebah bila air, dia pun koma sedar-sedar lebih waktu subuh. Tapi masa dia waktu tu dia sempat 1 minit. 1 minit. Wajib tak kena qada subuh tu? Ada tengok gini. Dia tak sama dengan hujung waktu. Ni awal waktu. Dia panggil apa ni? Dia tak cukup syarat wajib selepas masuk waktu dah. Masa mula masuk waktu dia berakal. Syarat wajib masih lagi cukup. Lepas masuk waktu barulah dia hilang akal. Berbeza dengan dia tak wajib sembahyang sebab dia rebah bila air sebelum subuh, tak wajib. Tiba-tiba seminit sebelum syuruk dia sedar. Kembali berkewajipan. Lain hukum. Ada dia. Hak tadi dia berkewajipan sembahyang berakal, masuk waktu subuh 5.50 dia masih lagi berakal. Dia masih lagi berkewajipan. Tiba-tiba dia rebah bila air 5.51. Seminit dah masuk tu. Betul. Macam mana hukum? Berbeza dengan dia rebah bila air waktu sahur, belum subuh. Maka dia pun tak wajib sembahyang sebab dia hilang akal. Tak wajib sembahyang. Syuruk 5.50 dia sedar 5.4, syuruk 6.50 dia sedar 6.49. Sedar daripada koma dia di hujung waktu subuh. Subuh wajib sembahyang, kena qada. Berbeza dengan dia di awal waktu subuh tiba-tiba hilang syarat wajib. Dia koma kena rebah. Tapi dia hanya seminit saja masuk waktu subuh. Kita balik semula. Seminit tu kalau semayang teluh tak 2 rakaat. Tak teluh, maka subuh dia tak kena qada. Ada ni. Subuh dia tak kena qada. Subuh 5.50. Dia rebah bila air 5.50. Tukar pening orang dengar. Subuh 5.40. Orang bang dia pun unggah-unggah cepat-cepat dia masuk bila air dia rebah. Tapi dia rebah tu 5.42 dah. 5.43 dah. Orang bang separuh dah baru dia rebah bila air. Mana kalau 2 minit semai 2 rakaat teluh dah. Teluh. Pada teluh. Muat. Bukan telus. Telus tu SPRN. Telus tidak rasuah. Tu lain ni. Teluh mana muat. 2 minit tu kalau semayang sempat tak sesar 2 rakaat? Subuh kan 2 rakaat je kan? Sesar tak 2 rakaat? 2 rakaat yang ringan ni. 2 rakaat wajib saja. 2 rakaat yang tak ada doa iftitah, 2 rakaat yang tak ada surah. 2 rakaat hak ringan je ni, hak wajib saja ni. Dah ke tak? Dah, untuk subuh tu dia kena qada. Tapi masa 5.42 tak ada orang nak semayang pun lagi, orang bang tak habis lagi. Terus cerita orang semayang lagi, memang tak semayang. Orang bang pun 3, 4, 5 minit juga masa yang digunakan. Tak ada orang semayang pada masa bang tu. Tapi bila bang dia pun masuk bila air dia rebah tu 5.42. Maknanya subuh sudah masuk 2 minit. 2 minit ni kalau semayang muat tak 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang tak ada sunat-sunat. Muat maka subuh tu dia kena qada. Ada ni. 2 rakaat. 2 minit. Kalau dia rebah bila air 5.45, 5.50 dah tanyalah tu. Boleh faham tak dia punya masalah tu? Kita pergi pada hak zuhur. Masuk waktu zuhurnya 1:10 minit kita letak. Masuk waktu zuhur 1:10 minit. Senanglah. Masuk zuhur 1:10 minit. Orang bang dia pun masuk bila air dia pun rebah. Rebahnya 1:12 minit. 2 minit dah masuk waktu zuhur, barulah dia koma, barulah dia tidak cukup syarat wajib iaitu berakal. 1:12 minit mana 2 minit dah masuk waktu zuhur baru dia rebah. 2 minit ni
muat dak 4 rakaat zuhur. Jangan 2 rakaat. 2 rakaat tadi subuh. Subuh lain dia 2 rakaat. Muat dak 4 rakaat zuhur. Dak, maka zuhur tak kena qada. Tapi kalaulah direbah bila air 1:14 minit. Maknanya waktu subuh 4 minit dah. Barulah dia rebah bila air, dia pun 4 minit teluh dak 4 rakaat yang ringan. Teluh, zuhur dia kena qada. Kemudian ada gitu je. Ada ni. Itu kalau di awal waktu dia hilang syarat wajib. Tapi kalau dia tak wajib kerana dia koma, tak wajib kerana dia haid, di hujung waktu subuh, di hujung waktu zuhur, sedar daripada siomang daripada hak koma tadi, hujung waktu subuh, hujung waktu zuhur, suci dah haid dan nifas. Bukan kata teluh 2 rakaat. Berapa? Sekadar 5-6 saat sahaja. Habis waktu. Waktu tu tetap kena qada. Dia tak ada timbul teluh dak 2 rakaat subuh, teluh dak 4 rakaat zuhur, tak timbul kalau hak akhir waktu. Bila cukup syarat wajib. Ada ni. Jadi makna kalau timbul persoalan, dia masuk waktu zuhur, 1:10 masuk waktu zuhur, dia wak makna tiba-tiba pukul 2 mari haid. Tu jelas-jelas lah zuhur tu wajib dia kena qada. Kemudian selepas daripada suci daripada haid, waktunya lama sangat dah. Hak tadi ni zuhur 1:10, pada tiba-tiba dia mari haid 1:15. 5 minit tu para rakaat muat sangat-sangat. Tapi siapa semayang? Orang baru sudah bangnya. Zuhur 1:10, dia mari haid 1:15. Tak ada orang semayang sebab baru sudah bang. Tapi 5 minit itu dia masih lagi suci daripada haid, dia masih lagi berkewajipan. Belum buatlah orang bang, baru sudah. Tapi bila mari haid je pukul 1:15, dia tak boleh semayang sebab mari haid. Tapi untuk zuhur tu dia kena qada kemudian. Macam mana? Tak apalah, minggu depan kita ulang pula. Gitu je. Ini cerita di hujung waktu zuhur. Macam mana pula kalau dia siuman daripada hilang akal tu di waktu asar, suci haid dan nifas di waktu asar. Siuman daripada hilang akal, sama ada siuman daripada koma sedar, sama ada siuman daripada mabuk di waktu asar. Dia koma sebelum zuhur, sepenuh zuhur dia koma, dia mabuk sebelum zuhur. Sebelum zuhur dia mabuk pukul 5 petang. Dia pun siuman daripada koma, sedar daripada koma, dia siuman daripada mabuk pukul 5 petang waktu asar. Asar solat tunai, zuhur dia kena qada. Tapi sepenuh waktu zuhur tadi dia koma, sepenuh waktu zuhur tadi dia mabuk, betul. Tapi pukul 5 petang waktu asar dikira waktu zuhur juga. Sebab apa? Sebab terkadang kita semayang zuhur pukul 5 petang, pukul 6 petang, zuhur kita tu dipanggil tunai. Semayang pukul 5 petang, zuhur tunai, ada. Semayang pukul 6 petang, zuhur dipanggil tunai, ada. Jamak takhir. Jamak takhir. Bila dia jamak takhir, dia semayang pukul 5 petang, zuhur dia tunai ke qada? Tunai. Dia jamak takhir, dia semayang zuhur asar pukul 6 petang, semayang zuhur tu tunai ke tak? Tunai. Jadi seolah-olahnya waktu asar, waktu zuhur juga. Jadi apabila dia siuman daripada hilang akal pukul 5 petang, dia suci dia haid pukul 5 petang, asar dia semayang tunai, zuhur dia wajib kena qada. Sama juga dengan waktu isyak. Dia siuman daripada hilang akal pukul 9 malam, pukul 10 malam, dia kering haid dan nifas pukul 9 malam, pukul 10 malam, isyak semayang tunai, maghrib kena qada. Itu ya, sama je hukum dia. Ada ni.
Kalau dia, kita kata kalau dia tu koma sebelum zuhur, dia mabuk sebelum zuhur, dia koma mabuk sedar-sedar pukul 7.30 zuhur asar, beres, tak ada. Tak ada qada, selesai. Sebab sepenuhnya. 7.30 maghrib je lah dia kena sembahyang. Ni. Jadi kalau dia siuman daripada hilang akal tu waktu asar pukul 5 petang, dia suci haid dan nifas waktu asar pukul 5 petang, asar solat tunai, zuhur solat qada. Sama dengan waktu isyak pukul 9 malam 10 malam ke, dia ni siuman daripada hilang akal, suci dia haid dan nifas pukul 9 malam 10 malam, dia kena qada maghrib. Isyak tu sebenarnya tunai lah. Jadi kalau orang perempuan dia suci haid waktu sahur contohnya, dia bangun nak siap sahur, haid dia kering dah, dia kena wajib mandi segera untuk solat isyak tunai. Kemudian dia wajib kena qada maghrib. Qada maghrib tu dia tangguhkan, tak apa. Dia solat isyak tunai tu wajib segera, sebab nanti masuk waktu subuh. Dia bangun untuk masuk sahur, tengok haid dia sudah kering. Waktu sahur tu waktu isyak, dia wajib kena mandi segera untuk sembahyang fardu isyak. Nanti tak sempat sahur kan, maghrib tak apalah, qada kemudian. Maghrib kena qada, tapi qada kemudian tak apa, qada lepas subuh pun tak apa. Macam mana ni? Jadi macam nak tangguh satu waktu dua waktu, kena qada waktu sebelum. Tapi waktu yang boleh jamak, jangan pelik pula. Saya biasa jumpa orang tak tahu qada ni. Kering waktu zuhur, waktu asar qada zuhur, ramai orang tak tahu. Kering waktu isyak maghrib qada, ramai tak tahu. Ramai pun tak tahu. Hak saya jumpa ni ada pelik pula. Pelik macam mana? Kering waktu subuh, dia sembahyang subuh tunai, dia qada isyak. Dia kering waktu zuhur, dia sembahyang zuhur tunai, dia qada subuh. Dia kering waktu maghrib, dia sembahyang maghrib tunai, dia qada asar. Oh, ni terlebih pula ni. Dia kena qada waktu sebelum, bukan waktu sebelum, waktu yang boleh himpun. Bukan. Taklah dia kehit waktu subuh, dia sembahyang subuh tunai, dia qada isyak. Maghrib, subuh dengan isyak ni boleh jamak ke? Dia kehit waktu zuhur, dia sembahyang zuhur tunai, dia qada subuh. Zuhur dengan subuh ni boleh jamak ke? Ni hak hak salah faham. Dia ambil satu sebelum. Dah. Hak waktu yang boleh himpun saja. Kering waktu asar solat tunai, zuhur qada. Kering waktu isyak solat tunai, maghrib qada. Bukan semuanya waktu sebelum, bukan. Kering waktu zuhur, sembahyang zuhur tunai je lah. Subuh tak ada kena-mengena. Dia kering haid pukul 2 petang, sembahyang zuhur tunai, subuh tak ada kena-mengena. Lepas tu kalau kering pukul 2 petang, asar ke macam mana pula Ustaz asar? Dah kering pukul 2 petang. Tanya buat apanya asarnya? Asar dah masuk lagi kan? Dah kering waktu asar solat tunai, zuhur kena qada. Dah kalau kering haid waktu zuhur pukul 2 petang, asar macam mana? Asar qada lah kata. Asar tak masuk lagi, tanya buat apa? Sembahyang zuhur tunai masuk waktu asar, sembahyang asar lah. Ni kita tanya benda pelik-pelik. Ni waktu terlebih dah ni. Sebut tadi waktu asar pukul 5 petang. Bayangkan kalau waktu asar pukul 7 suku. 7 suku nak maghrib dah, 3 minit dah, baru kehit. Ataupun baru sedar daripada hilang akal, pukul 7 suku. Belum sempat apa-apa rebah maghrib. Asar kena qada, zuhur kena qada. Pada ni. Asar tak sempat tunai sebab lewat sangat. Dia subuh 5.40. Dia sedar daripada hilang akal, dia screen daripada haid pukul 4.38. Ngam dengan subuh. Barulah sedar daripada koma dan mabuk. Ngam 2-3 minit nak subuh, barulah suci haid dan nifas. Tak sempat dah lah. Nak pergi mandi, orang bang subuh. Isyak kena qada, maghrib kena qada. Macam mana? Tak apalah, kita ulang balik minggu depan. Cukup waktu kita berhenti. Dah kena kira waktu. Bukan kata Allah tambah masa, tak apalah. Kita 10.40, kita 10.40. Extra sikit-sikit itu 2-3 minit tu tak apalah. Orang ada janji dah tu, orang duk tunggu dah. Dah 10.40, 10.40. Mana hak tu saya akan ulang balik lah. Hak minggu depan, hak di musrat 15 ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.